Penduduk terjejas banjir di Pengkalan Bukit Garam Kinabatangan perlu mematuhi arahan berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS jika perlu. Ketua Polis Daerah Kinabatangan Superintendent Ravi Duraisamy berkata langkah itu penting demi keselamatan mereka. Bercakap kepada pemberita, Ravi berkata semua agensi terlibat dalam pengurusan bencana termasuk polis, bomba dan Angkatan Pertahanan Awam sentiasa siap siaga membantu penduduk berpindah ke PPS. Paras air masih terkawal lagi, walaupun paras bahaya masih terkawal lagi. PPS serta pasukan bantuan itu bomba, APM dan juga rela di standby di sini. Bila air makin meningkat, kita akan beri bantuan untuk pindah. Semua standby di sini. Setakat 8 malam tadi, hanya seorang penduduk dipindahkan ke PPS SK Bukit Garam, Pekan Bukit Garam. Ravi turut menasihatkan penduduk terlibat banjir agar sentiasa berhati-hati dengan kemungkinan serangan haiwan buas seperti buaya. Daerah Kinabatangan diisytihar sebagai kawasan bencana banjir pada pukul 4.45 petang Rabu selepas beberapa buah kampung dinaiki air. Antara kampung terjejas termasuk Kampung Muhibah Bukit Garam. Sementara itu, pemimpin akar umbi di kawasan Sukau diajak sama-sama membantu meringankan beban penduduk terjejas banjir. Walaupun belum ada penduduk dipindahkan ke PPS, namun kebajikan dan keselamatan mereka perlu diberi perhatian. Banjir itu pun amat membimbangkan kepada kita dan sekarang sudah paras yang membahayakan. Lihat kepada laporan daripada pihak Jawatankuasa Bencana Banjir Daerah melaporkan jika banjir ini berterusan dan air itu akan bertambah naik, pihak pejabat daerah akan membuka pusat PPS lah di Sukau. Datuk Johari ditemui RTM dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Gagasan Rakyat Kawasan Sukau di Dewan UUN Batu 4. Dalam masa sama, Datuk Johari turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan, khasnya Perdana Menteri yang telah menambah peruntukan sumbangan asas ramah SARA sebanyak 75% bermula 1 April lalu. Ia bukti keprihatinan kerajaan Madani terhadap keperluan rakyat, khususnya isi rumah miskin dan miskin tegar di seluruh negara. Isi rumah yang menerima SARA kini menikmati sumbangan RM200 sebulan berbanding RM100 tahun lalu. Penyaluran sumbangan asas rahmah SARA melalui MyCard mendapat reaksi positif daripada masyarakat setempat, terutama penerima yang tinggal di luar bandar Sabah. Tinjauan kru RTM di daerah Beaufort mendapati para penerima menyambut baik pembayaran SARA tanpa tunai melalui MyCard yang dianggap langkah tepat dan mudah. Untuk saya lah, buat yang selama ini kerjaan barik, saya cukup terharu lah pada kerjaan kerana memberi bantuan yang selama ini untuk membantu beban rakyat di kampung Binggul ni. Kalau boleh, kalau kerjaan teruskan pun bagus. Tapi kalau boleh, diteruskanlah untuk tahun yang akan datang. Bantuan itu ada juga lah bantu saya mengurangkan beban. Contohnya perluan harian, namun saya rasa boleh tambah lagi mendangkan harga barangan. Sekarang ini, barang ini naik. Bersyukur juga lah dapat juga orang bilang untuk membantu. Sekurangnya orang bilang ada juga lah untuk membantu yang macam kami ini yang kurang pendapatan begitu. Eloklah diteruskan lagi bagus. Ya, habis bukannya semuanya orang ada kemampuan kan. Contohnya lah orang tidak kerja yang orang macam balu begitu, orang remas bukan ada kerja kan. Jadi patutnya diteruskanlah orang bilang. Satu pendekatan yang bagus lah. Ada isi materi jadi kita boleh layak membeli kelonggaran yang sederhana dan boleh yang kita pergi kedai lah. Ambil yang barang keperluan kita apa yang kurang. Yang eloknya kita boleh tahu yang warga tempatan boleh dapat yang itu memang baiklah terbaik. Sekarang-seorangnya orang tempatan mendapat yang memerlukan. Sejumlah 5.4 juta penerima dijangka mendapat manfaat SARA yang mula disalur 1 April lalu.
Sebuah rumah panjang 10 pintu dicadang dibina dalam fasa pertama penempatan baharu di Pekan Pegalongan, Nabawan. Ia bagi menempatkan 34 ketua isi rumah KIR dari Kampung Saliman yang terjejas akibat runtuhan cerun bukit 28 Mac lalu. Adun Nabawan Datuk Gani Muhammad Yassin berkata, cadangan tapak rumah panjang tersebut akan dibincang dan diselaras bersama pejabat daerah Nabawan dan pejabat daerah kecil Pegalongan. Fasa pertama, mungkin kita akan mohon untuk sebuah rumah panjang. Ya. Mungkin ada 10 pintu untuk rumah panjang ini lah. Dan selebih daripada itu kita secara berperingkat lah. Pasal kampung pun mau minta pindah untuk di kawasan itu lah. Alirahu Noramon anak da tahun tapi lain-lain tapak nawa. Yang pertama dia bagi yang keruntuhan pertama. Terima kasih banyak-banyak sama Datulah sebab inuina hilang Ramon. Saya mewakili penduduk Kampung Saliman mengucapkan terima kasih kepada YB Datuk Gani kerana membantu kami dan memantau keadaan kami di sini. Terima kasih kepada YB Datuk Gani untuk membantu masyarakat Kampung Saliman ini. Karena baru-baru ini ada keruntuhan tanah di rumah-rumah bagi Kampung Saliman. KIR yang hilang tempat berteduh akibat tanah runtuh 28 Mac lalu kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Balai Budaya Kampung Saliman. Manakala ada keluarga yang memilih untuk menumpang di rumah saudara mara berhampiran. Terdahulu, Datuk Gani yang juga pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah meraihkan penduduk dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Pekan Kecil Pegalongan. Majlis diserikan dengan kehadiran rakyat berbilang kaum dan agama. Warga Bandaraya Kota Kinabalu diingatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang kecil tempat letak kereta yang dikuatkuasakan. Ia antara lain melibatkan larangan meletak kenderaan di tempat yang tidak dihaskan oleh Mayor Bandaraya Kota Kinabalu. Bahagian Media dan Komunikasi Korporat DBKK dalam satu kenyataan menjelaskan pematuhan terhadap undang-undang kecil tempat letak kereta penting bagi mengelak gangguan kepada aliran trafik. Justru DBKK akan terus melaksanakan pemantauan bagi memastikan undang-undang kecil itu sentiasa dipatuhi. Sementara itu, sebanyak 33 kompaun dikeluarkan dalam pemeriksaan di sebuah pusat beli belah atas kesalahan melanggar undang-undang kecil tempat letak kereta tersebut. Dalam perkembangan lain, DBKK melalui Jabatan Pelesenan dengan kerjasama para penjajah telah menjayakan program gotong royong pembersihan di sekitar Pasar Pekan Tanjung Aru. Program dijayakan 24 orang penjajah dan kaki tangan DBKK. Gotong royong tertumpu di kawasan di sekitar Kaki Lima dan bumbung bangunan Pasar Pekan Tanjung Aru. Bekalan bahan mentah seperti daging dan ayam sempena perayaan Aidilfitri di Ibu Negeri mencukupi. Tinjauan RTM di Pasar Besar Kota Kinabalu semalam mendapati bahan mentah dan barangan keperluan lain juga mudah diperoleh pada harga berpatutan. Keadaan ini ternyata memberi keselesaan kepada pengunjung. Mau beli daging, okey jugalah, bahan dia pun cukup juga. Okey, segar lah, segar. Daging dia pun okey, harga dia pun okey lah. Barang-barang untuk kawin saya punya cucu. Jadi kami pilih barang las, daging, sayur, daun untuk buat kuih. Banyaklah, bawang semua. Ya mudah juga. Semua ada kan. Kami pun sebagai peniaga pun puas hati dengan kedatangan pelanggan membeli sehingga hari inilah stok memang mencukupi. Saya berharap kerajaan boleh mempertimbangkan soal harga kos sara hidup untuk rakyat. Program Skim Kawalan Harga Maksimum Musim Perayaan SHMMP Hari Raya Puasa berkuat kuasa hingga 7 April ini. Ia melibatkan 26 barangan keperluan terpilih. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Buma Wen di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.